Okey, contoh 16 ni, okey, contoh dia memang banyak. Ada yang benda yang dia ulang. Okey, kalau teacher rasa tak perlu ulang, teacher tak tunjuklah sebab kamu ada 49 contoh. Teacher target habis sebelum cuti sekolah kamu bulan 9 nanti. Kita habis dah topik ni, dia akan pergi ke topik yang baru. Okey, ni semua dia tunjukkan sebenarnya dia nak suruh kamu memahami apa yang dia buat dalam atur cara ni. Okey, kamu kena fahamlah apa fungsi dia untuk benda fungsi-fungsi yang dia bagi tu untuk buat apa. Okey, yang ni macam biasa 16. Okey, kalau baru ni kita yang sebelum ni dia guna shift bersama dengan ada dua kan? Shift bersama dengan bukan. Dia guna shift bersama dengan push. Okey, shift bersama dengan push. Yang ni dia guna unshift bersama dengan pop. Unshift sama dengan pop. Okey, kalau shift tadi dia guna yang sebelum ni lah, kita ingat balik. Kalau sebelum ni dia guna push dulu baru dia guna shift. Okey, kalau yang ni pula dia guna unshift dulu barulah dia guna pop. Okey, unshift ni maksudnya data tu masuk, dia akan pergi terus ke depan. Okey, bila data kedua dia akan hak ni pergi belakang, hak ni duduk depan. Tu dia panggil unshift. Dia tolak. Berbeza dengan yang sebelum ni iaitu push, dia akan duduk belakang dulu dan kemudian dia tolak-tolak ke depan. Ni tak, dia tolak-tolak ke belakang. Okey, bila pop saja, bila guna pop, dia akan kalau sebelum ni yang untuk shift dari atas tu dia akan buang di depan. Untuk yang shift tu dia akan buang di belakang kan, shift. Dia buang di depan sekali. Okey, tapi kalau pop dia buang belakang sekali. Dia terbalik gitulah. So bila dia buang belakang, automatik yang ni pun ke belakang. Okey, macam sebelum ni juga sama je. Okey, cuma dia terbalik tu je. Okey, ni sama lebih kurang nombor baru sama dengan 5. Okey, dia guna contoh nombor yang sama je. Teacher tak terang banyak sangat lah pada teacher lah. Pada teacher tak susah mana nak faham yang ni. Okey, Q number ni kita declare sebagai kosong. Okey, nombor baru dengan nombor keluar. Okey, nombor baru tu sebab kita nak masukkan dalam array di sini yang kosong tu. So dia tulis Q no nombor baru, Q no dot unshift, dia masuk nombor baru. Okey, kalau nombor baru ni adalah 7, so dia jadilah 7 nombor baru dia. Okey, dia boleh berubah-ubah nama pun boleh ubah. Okey, dan seterusnya sampai 12. Ni untuk cara dia nak masukkan. Ni masukkan data daripada depan. Okey, kamu boleh take note lah. Kalau sebelum ni dia guna push, data masuk daripada belakang. Kalau unshift, dia masukkan data daripada depan. Okey. Kemudian dia pun masuk. Okey, sekarang dia suruh cetak. Dia kata dokumen write senarai nombor tinggi dan tinggi. So dia akan mulakan dengan daripada sini ni 12 dan kata 1 5. Dia terbalik maksudnya sebab dia masuk di depan, so dia akan benda tu akan yang nombor baru akan duduk depan sekali. Nombor baru duduk depan sekali gitu cara dia. Okey. Kemudian dia kata sekarang kita nak keluarkan dia. Dia kata no keluar. Nombor yang kita keluar ni sama dengan Q dot pop, dia bagi kosong. Q no dot pop, jadi dia akan keluarkan nombor yang mula-mula dimasukkan tadi. Maksudnya dia akan buang yang di belakang. Yang di belakang. Ni, sini. Itulah dapat nilai yang ni. Berbeza dengan yang sebelum ni, dia ambil, dia akan buang kat depan. Yang ni dia buang belakang. Kalau kamu perhatikan, dia hanya terbalik saja. Okey, jadilah result dia macam gini. Okey. Tu. Okey, ini teacher beritahu dah kamu. Cuba try kamu run dekat dalam kamu punya dia guna browser je deh. Kamu ada notepad, kamu type kat situ. Cuma teacher perasan bila kamu copy paste tu, dia punya quoted tu kan, double quoted dia tu kamu kena ubah. Terutama yang dekat perkataan string.
Dia kena tukar double quoted dia, kamu kena type semula. Sebab dia bila kita copy paste tu, double quoted tu memang dia double quoted tapi bentuk dia lain. Macam coding ni tak kenal benda tu sebagai double quoted, dia kenal sebagai benda lain. Jadi bila kamu run tak keluar apa-apa, kosong. Dan itu antara kelemahan, bukan nak kata kelemahan, JavaScript. Bila dia ada error, dia tak beritahu apa-apa kamu. Dia buat senyap je, pandai-pandai kau lah nak tengok siapa dia error. Okay, tu. Kalau JavaScript. Kalau PHP kan dia keluar juga error dia. Okay, beritahu apa dia line mana. Okay, kalau JavaScript ni setakat teacher run ni memang kalau dia ada error, maksudnya dia akan tak keluar langsung. Output tak keluar langsung. Okay. Ni dia punya catat adik. Okay. So dia macam ni lah, dia lebih kepada jujukan. Ni mudah kamu faham. Kalau tak pernah jumpa lagi, tapi kalau soalan kata, ada juga soalan dia suruh, dia bagi kamu coding, kemudian dia suruh kamu buat catat alih. Okay, kalau macam gini mudah lah. Sebab dia hanya jujukan saja. Okay, seterusnya kita tengok. Okay, setakat ni ada masalah nak tanya? Kalau tak ada masalah, teacher akan sambung kepada topik, contoh yang seterusnya atau topik yang seterusnya. Ada soalan? Okey. Tak ada soalan tu pandai dah kan? Faham dah? Okey, atur cara mempunyai pemahala, pemboleh ubah dan jenis data berlainan bagi bahasa penskriptan klien. Klien ni maksudnya yang kita sebagai pengguna lah. Okey. Dia ada dua kan. Klien, satu lagi ialah server pelayan. Jangan tak ingat pula tu. Okay, PHP tu lah. Server kita, klien kita guna JavaScript. Okay. Kita akan tengok sekali lagi bubble sort, selection sort dan binary search. Okay. Dia lebih kurang macam ulangan semula saja. Syarat bila teacher ulang ni kamu lebih faham lah. Okay, maksudnya bila tengok coding, faham dah apa dia nak buat. Okay. Biasanya kalau mungkin kamu jadi masalah, kalau tak faham tu payah jadi masalah bagi kamu bila dia suruh kamu senaraikan output contohnya. Kalau I nilai 1, apa output yang keluar? Tu. Kalau tak faham coding, masalah lah. Okay. Jadi kita tengok pemalar. Teacher harap kamu tahu dah apa itu pemalar. Okay, satu nilai tetap pemalar dan pemalar yang paling popular ialah pi lah. Okay, kemudian hari seminggu pun sama, maksudnya benda yang tidak berubah tu kita panggil pemalar, nilai yang tidak berubah. Okay, kalau pemboleh ubah ni dia berubah-ubah lah. Mungkin macam tadi, macam kamu contoh latihan kamu buat aktiviti 6 tadi, data tu berubah-ubah. Mungkin mungkin bulan Januari datanya lain, bulan tu datanya lain. Okey, maksudnya datanya boleh berubah-ubah. Ni dia bagi gaji pekerja pun sama. Mungkin pekerja A gajinya 1,000, pekerja B gajinya lain pula. Okey, itu yang dipanggil pemboleh ubah. Tapi kalau pemalar nilainya adalah tetap. Tak boleh tiba-tiba nak tukar pi jadi 4.132. Salah lah. Okey, pemalar ialah nilai yang tetap. Okey. Kemudian dia kata const ialah kata kunci digunakan dalam Java untuk merujuk pemalar. Okey, jadi kalau terjumpa ni kamu tahu dia adalah merujuk kepada constant. Constant ni maksudnya benda yang tetap. Okey, jenis data ni pun sama, teacher harap kamu tahu dah ni. Okey, tahun kelima. Nombor, jenis data dalam JavaScript jenis data asal dalam JavaScript. Okey, nombor, string dan boolean, 3 tu. Okey, sekarang kita nak tengok proses mengisi data guna murid boleh melakukan proses seperti mengisi kaedah bubble sort atau selection, mencari nilai tertentu, mencari nilai maksimum, minimum. Ni sama benda lah. Teacher kata dia beritahu macam ulangan, tapi kita tengok maksudnya dia akan tunjuk dari segi dia tak faham. Maksudnya dia akan guna nama pemboleh ubah. Dia gunakan pemboleh ubah dan juga pemalar. Okey, yang ni untuk bubble sort.
contoh 17. Okay. Bubble sort. Ni rasa teacher kita buat dah sebelum ni, sebelum exam rasanya bubble sort tu kan. Tapi tu teacher tak pasti yang tu, tak ingat nak tengok contoh bubble sort iaitu dia kata yang ni kita nak guna pemboleh ubah. Okay, mungkin hari tu dia guna pemboleh ubah juga, tapi nama pemboleh ubah lain kot. Okay. Okay, ni senarai data. Sekarang kita kalau bubble sort ni maksudnya dia nak sort. Okay, nak susun. Okay, ni data yang dia masukkan. Okay, macam ini. Okay, var bilangan nombor, baci penduduk length. Okay, ni kita tahu bahawa dia nak tahu data ni berapa banyak. I dan J. Okay, bila bubble sort dia melibatkan dua pembilang. I dengan J ni dia memang sama. Kalau teacher belajar dulu pun gitu. Memang dia berpasangan. Kalau dia gelung macam ini, biasa orang guna I dan J. Biasanya lah. Okay. Dia bukan tak boleh guna yang lain. Tapi dia dah jadi macam habit. I dan J ni berpasangan bila ada dua gelung. Tahu kan gelung? Gelung ni merujuk pada ulangan lah. Okay. Gelung. Sebab I sama dengan 1. I sama dengan 0. Dia akan masuk. Lepas tu, bila I tambah-tambah 1, dia akan masuk. Tu yang kita panggil gelung tu. Dia berpusing. Okay. Ataupun kalau bahasa ada juga sebut, dia panggil lelaran. Okay, ulangan tu dia panggil lelaran. Gelung ni tak tahu. Time teacher belajar dulu guna gelung. Gelung kata. Gelung sebab dia berpusing-pusing. Okay, sekarang ni saya nama ada dalam. Sebelum diisi dia akan hanya dikata dia kata senarai. So dia kemudian banci penduduk. Inilah dia akan senarai ni. Okay. Kemudian document.write senarai bilangan ahli dalam bancian selepas diisi secara menaik isian buih. Okay, ni hanya ini yang dia cetak lah. Akan nampak. Ni dia proses. For I sama dengan 0. I bilangan nombor tolak 1. Bilangan nombor dia adalah 5. Iaitu 4. 5 tolak 1 ialah 4. I tambah. So, sekarang dia memegang nilai I1. Sekarang I1, J pun, I kosong, J pun kosong. Sekali J kosong kan. Kata bil nombor tolak I tolak 1. Bil nombor adalah 5 tolak 1, tolak kosong, tolak 1. Okay, iaitu 4. Sekarang 4 tolak kosong. Dia bila nak masuk dalam ni, dia kena tengok syarat ni. Tadi nak masuk dalam gelung sebelah sini, dia tengok kat syarat ni. Bila nak masuk dalam ni, dia tengok syarat yang ni pula. Tu dia panggil apa? Itu pilihan bersarang ya, bukan? Ini dia 2 kali gelung. So, dia bila cukup syarat ni, kosong kurang daripada 4. So, dia akan masuk. Okay. Kata, if banci penduduk J kosong kurang daripada J tambah 1 iaitu kosong. Okay. Sekarang J kosong, mana J kosong? 5. Kalau lebih besar daripada 1 ialah 1. Okay. Kalau 5 lebih besar daripada 1. Kalau 5 besar daripada 1, barulah dia buat syarat yang ni. So, sementara dia kata, hak ni kalau kamu ingat masa kita di tingkatan 3, benda yang sama saja sebenarnya. Dia mesti ada sementara. Sebab apa? Perlu ada sementara sebabnya dia nak tukar tempat duduk tadi. Kita nak sort kan, dia kena ada tukar tempat duduk dia. So, dia akan jadi sementara banci penduduk kosong. Sekarang sementara dia pegang sementara mana banci kosong yang tadi berapa? Iaitu 5. Okey, baci penduduk J kosong sama dengan baci penduduk 1J tambah 1. J tambah 1 ialah 1. Maksudnya dekat J kosong ni dia akan jadi, dia ambil nilai yang kat pertama. Jadi dia ke 1. Okey, J tambah 1 ialah 0 tambah 1. Dia akan jadi nilainya adalah 5. So,
Itu yang berlaku perubahan kedudukan. So, dia punya kedudukan akan jadi 1, 5, 4, 3, 2. Okay, so lepas tu dia akan pergi bawah ni, dia akan tambah J tambah 1. Okay, J tambah 1 dia tak keluar lagi dah. Selagi J ni tak habis sampai nombor 4, janganlah kamu keluar sini. So, dia ke sini. Okay, dia akan masuk lagi sekali. Okay, kalau syarat ni dipenuhi, okay, katalah sekarang dia akan ambil J nilainya sama dengan 1. Okay, J sama dengan 1. Tengok syarat ni J1. Ni akan masuk betul lah ni. So, dia kata J1. 1 tadi apa nilai dia? Nilai dia akan tengok sini dah. Tengok sini. Dia tak tengok dah senarai ni. Dia akan tengok senarai baru. Okay, dia kata kalau 5 lebih besar daripada bawah belakang dia ni, okay, dia akan masuk dalam ni. So, kalau besar dia akan berubah kedudukan. Maksudnya dia akan jadi 1, 4. Ni sebenarnya kalau kamu dah faham, kamu tak payah masuk dalam ni, kamu tahu dah susunan ni ke apa. Okay. Okay. Sekarang 1, 4, 5. Sebab dia dah berubah kedudukan. Okay. Disebabkan nombor 5 ni dia depan sekali. Jadi benda ni akan, ini baru I sama dengan kosong. Bila I sama dengan kosong je, dia akan sekurang-kurangnya 4 kali. Benda tu akan berubah 4 kali lah. Okay. Sebab I sama dengan, baru I sama kosong. Bila dah J dah habis ni, dah habis nilai J, maksudnya J dah tak, maksud syarat ni dah tak penuhi. Syarat ni dah, padam sekejap. Okay, bila syarat ni dah jadi error, salah, barulah dia akan naik ke atas. Okay, barulah dia akan naik ke atas. Mana dia? Dia akan naik atas sini. Dia naik atas ni. Jadilah I sama dengan 1. Okay. I kurang daripada bilangan nombor tadi dah syarat penuhi, dia akan masuk. Bila dia masuk kali I sama dengan 1, J kembali kosong. Ingat J kembali kosong. Tak ada J jadi 5 pula. J jadi kosong semula. Okay. Lepas tu bila dah habis semua J ni, dah habis penuhi syarat, dia akan naik pula. I sama dengan 2. Penuhi syarat, dia akan masuk. J kembali kepada nilai kosong. Okay. Tu dia cara dia bekerja bubble sort ni. Maksudnya kalau teacher buat senarai ni, kita buat senarai ni maksudnya hak ni, contohnya ini I sama dengan kosong, J sama dengan kosong, output dia gini. Okay, kalau yang ni sama lagi, I sama dengan kosong, J sama dengan 1. Ni output dia gini. Kamu kena faham waktu. Kena faham apa dia bila J sama dengan I bila dia akan, kalau kamu tengok, dia akan jadi I sama dengan kosong. Dia akan jadi sampai bila J akan tu, J sama dengan kosong. Lepas tu I sama dengan kosong, J sama dengan 1. Kena ambil pen juga ni. Nak ambil masa dah malah nak ambil pen. Okay, maksudnya dia jujur. Lepas ni I sama dengan kosong. Okay. Kemudian I sama dengan kemudian I sama dengan 1. Dia jujurkan dia gitulah. Maksudnya dia akan, benda ni memang kalau kamu, bila kita buat secara manual, kita akan nampak banyaknya kena buat. Tapi bila komputer buat dalam masa yang sangat cepat, pantas je dia buat. Okay. Yang ni dia buat dah. Okay. Yang ni, ni untuk nombor untuk nombor. Okay. Kan kita tengok. Okay. Ada soalan yang ni. 17. Ni untuk jenis data nombor. Okay, jenis data nombor guna bubble sort. Okay, teacher padam dulu. Terima kau. Okay, kalau kamu faham tak apa. Nanti teacher suruh buat latihan, jangan tak boleh buat pula. Menganga je. Okay.
Madam bayar. Okey, yang ni bubble sort. Dia gunakan nombor untuk nombor dia. Tadi teacher buat untuk string. Okey. Nanti teacher nak suruh kamu buat output dia. Masuk output dia macam mana. Jadi otak komputer sekejap. Okey. Kena faham dia lah. Jangan tiru jawapan kawan je. Tiru jawapan kawan lepas tu tak faham sudah. Okey, tengok contoh 18. Okey, contoh 18 ialah sama juga bubble sort. Okey, apa bezanya adalah jenis string. Okey. Jenis string. Teacher tak explain banyak lah sebab dia sama saja. Sama saja. Okey, kamu perasan tak ada sementara. Ada dia ada sementara dan sementara. Ni sama je. Macam mana nampak tunjuk kamu? Tu. J sama dengan J tambah 1, J tambah 1 dengan tu. Sama tu kan adik. Sama je, yang berubahnya adalah nama pemboleh ubah dia, iaitu nama pemboleh tadinya kita guna bilangan nombor. Ni kita tulis bilangan nama pesakit atau bilangan pesakit. Kemudian kita punya data data dia tak sama juga dia tak perlu declare ini adalah string atau tidak. Kita guna perkataan var sahaja. Ni sama juga nombor ke string ke dia guna var saja, tak ada tulis varchar ke, tak ada. Okey, jadi ni nama dia. Okey, nama dia. So dia punya sama. Jadi masa teacher buat saat ni pun kita pun jadi ingat-ingat lupa. Okey, mungkin kamu kata macam mana dia nak bezakan Siti Aminah dengan Rahmat Sami, mana satu lagi banyak. Sebab ni kita simbol kita guna lagi lebih banyak dan lebih kurang kan. Okey, sebenarnya teacher mungkinlah dia maksudnya bila Siti Aminah ni dia masukkan data tu, biasanya dia akan tukar kepada kod 010101 tu. Okey, jadi bila nama begini maksudnya dia akan ada nilai lah. Pada kita nampak Siti Aminah, tapi dalam komputer dia akan jadi nilai nombor. Sebab tu bila dia bandingkan, bezakan guna pemboleh operator perbandingan ni, jadi dia boleh keluar result dia. Okey, teacher tunjuk result dia ke apa, tapi teacher dah ubah sikit tadi. Teacher ubah mana dia? Okey, waktu dia keluar result dia keluar. Jangan risau kata tak keluar result. Itu. Teacher besarkan sikit. Tu. Okey. Screen teacher rakam tak nampak. Okey, jadi keluarlah senarai situ. Tu teacher. Senarai sebelum diisi teacher tambah sikit nama macam-macam. So kalau katalah ada dua acong, so dia akan maksudnya acong ni benda yang sama, so dia akan jadi berdua gitulah. Okey. Kalau ada nombor 1, contoh teacher ubah suai dah. Teacher tukar nama Zarina tadi, teacher letak nombor 1 kat depan. So Zarina akan duduk di depan lah. Dia tak duduk belakang dah sebab ada nombor 1 kat depan dia. Tu teacher beritahu kamu tadi, mungkin bila kita simpan data tersebut, dia akan tukar kepada nombor, iaitu yang kamu boleh detect, komputer boleh detect dia sebagai boleh buat pembandingan antara kecil atau besar. Okey, ada soalan? Tidur dah budak ni. Okay, teacher harap kamu tak tanya soalan pun kamu faham lah. Letih mengajar tak faham tak? Okey, itu untuk bubble sort.
Okay, bubble sort. Bubble sort dia ada ni, sementara-sementara ni. Okay, kalau seterusnya kita tengok contoh 19. Berjenis string. Disusun mengikut susunan abjad menggunakan kaedah isihan pilih, selection sort. Data yang sama juga tapi guna kaedah yang berbeza. Okay, teacher habiskan ni lah. Kalau boleh nak banyak-banyak sikit. Apa ni, kamu buat latihan ya. Okay, sekarang ni dikata IJ, var IJ, min. Dia ambil apa, min ni sebagai apa ni? Min sebagai apa fungsi min ni? Nilai sementara, nilai minima. Kita tengok dulu. Okay, var IJ ni kita tahulah ini untuk nak kita nak semak satu-satu. Okay, sementara ni kita guna mesti untuk bila kita nak tukar tempat duduk dia, kita ada sementara. Okay, yang ni untuk kira berapa data ada. Okay, sebenarnya pesakit dan klinik sebelum diisi sudah akan keluar. Okay, dokumen right penama pesakit sudah akan printed yang ni lah. Okay, Siti Aminah, Ramasami semua tu sampai Acong. Okay, dokumen senarai pesakit dalam kelas sihat selepas diisi cara isihan pilih. Okay, ni bawah ni. Maksudnya lepas dia print, lepas dia cetak yang ni, dia akan buat ni, lepas tu keluarlah nama pesakit. Okay, for I bilangan pesakit, teacher harap kamu faham dah ayat ni. Okay, min sama dengan I, min sama dengan I, iaitu 0. J sama dengan tambah I tambah 1. Okay, for J sama dengan I tambah 1. Sekarang J nilainya terus 1. J lebih kecil, J lebih kecil daripada bilangan pesakit. Bilangan pesakit tadi pada berapa? Ada 3. 3 lebih, 1, J tadi 1 kan? 1, ingat selalunya macam tadi J bermula dengan 0, sekarang ni J dia bermula dengan 1. 1 kurang daripada 3. Betul lah. Syarat dipenuhi, dia akan masuk. Dia kata if pesakit J tadi nilai apa? 1. Min ialah 0 kan? Kurang daripada nama pesakit. Sekarang nombor 1, dia kata kalau kurang. Dia terus ambil Ramasami. 1 tadi apa? Ramasami. Dia kata kalau Ramasami ni kurang daripada 0 Siti Aminah. So, min sama dengan J. Min akan berubah nilai 1. Sekarang nombor 1 tadi Ramasami, adakah dia Ramasami dulu ke Siti Aminah dulu kalau ikut susunan. Okay, kalau ikut susunan betul lah. Okay, sebab kalau kita ikut abjad kamu tak perlulah kira Ramasami ni berapa pula nilai dia teacher. Tak, bukan gitu. Kita tengok huruf abjad. Itu untungnya manusia, kita tak perlu dah tukar-tukar kepada 0101 tu. Kita tahu dah huruf R dengan S, R datang dulu. Bila R datang dulu, maksudnya betul lah R ni nilainya lebih kecil. Sebabnya ikut abjad kan, ikut abjad senarai diisi secara menaik. Okay, maksudnya dia akan huruf yang bawah dulu, baru yang atas. Kalau antara A dengan B, A dulu. Jadi R dulu, betul dah Ramasami dengan Siti Aminah, Ramasami lebih kecil, so minimum min jadilah nilai 1. Okay, kata if min tak sama dengan 1, kata if min tak sama dengan 1, if min tak sama dengan I tadi 0 kan? Sekarang min bila dah ni, dia buat ni, dia akan ke bawah tu. Kata kalau if min tak sama dengan, sini dia tak masuk lagi bawah ni. Tak masuk lagi, dia tak masuk bawah ni, dia naik balik semula ni. Cepat cik masuk sini. So dia akan buat
Dibuat lagi lah, maksudnya sekarang min tinggal 1. Okay, katalah buat tu situ, pas dia akan sampailah syarat ni tak dipenuhi. Bila syarat ni tak dipenuhi lagi, barulah dia duduk bawah ni. Okay, bila tak dipenuhi lagi, sekarang ni dia tengok dulu antara Ramasamy dengan Siti Aminah. Lepas tu dia akan tengok antara min je tadi, siapa, mana satu. Dia duduk dalam ni lagi dia tak keluar lagi. Sini, so sekarang J jadi, J tambah-tambah kan, J jadi 1, J tambah-tambah. Sorry, 1 jadi 2. 2. Sekarang dia tengok antara nilai dengan 2 ni. Mak ni 2. Okay. Jadi, bila dah tak penuh syarat ni, dia akan keluar. Dia akan keluar pergi ke sini. Ni dia complicated sikit. Keluar sini. Sini. Okay. Kalau perlu ubah, dia akan ubah. Kalau kata dah selesai, sekarang ni dia mula I masih lagi kosong deh. I masih lagi kosong. So bila dah ni, kalau dia nilai tak sama dengan I, okay, min tak sama dengan I, maksudnya tak sama dengan kosong. Okay, I tadi masih kosong lagi. Okay, kalau tak sama, dia ubah. Kalau sama, dia tak buat apa-apa lah. Itu maksudnya dia hanya bagi syarat, kalau syarat ni penuhi saja buat ni. Kalau tak dipenuhi, tak payah buat apa-apa. Buat senyap gitu je. Okay, so dia akan, I tambah-tambah, dia akan naik atas semula. So, dia tambahlah sampailah sampailah nilai I ni akan jadi, dia ada 3, I ni jadi 3. Okay. Kalau I 3, maksud dia tak akan masuk sini, dia akan terus pergi ke sini. Okay. Tu. Nak tengok cara dia kerja, mari kita. Dia kalau untuk coding ni memang dia cepat je. Teacher highlight. Copy. Mana copy tak boleh? Hilang. Kalau dia macam gitu, kamu tu copy. Lepas tu pergi paste dekat. Dia tak tunjuk kamu lah. Ctrl S. Contoh. Apa tadi? 19. .html. Okay. Jadi saya betulkan nama dia. Betul boleh pula. Ni tak ada masalah. Okay. Run. ID. Apa benda salah. Teacher run dia tak keluar output. Adalah tu silap mana tu. Sekejap teacher tengok. Ramasamy Muthu Achong. Dah ni. Ada nombor 1. Terjadi juga. Okay, itu kelemahan JavaScript. Dia tak beritahu kita salah. Kenapa dia salah? Kena pandai-pandai cari. Takut dia kadang dia tak boleh sebaris lain. Try deh. Okay, dia keluar dah result dia. Okay, tadi salah dia kita tunjuk coding ke kamu deh. Okay, saya rasa kamu perlulah juga try di
notepad dan juga browser kamu tu supaya kamu nampak. Ni kamu lebih faham. Okey, iaitu yang teacher copy paste tadi. Okey, tadi sebab apa dia error ada nombor 1 Ustaz ni. Teacher digit dah nombor 1. Lepas tu bila dia buat ni document write ni, kalau dalam nota tu dia buat ke bawah kan. Okey, jadi kamu kena jadikan dia satu baris. Okey, dia tak boleh terima bila tak satu baris dia tak terima. Okey, contoh teacher buat ke bawah. Bila teacher run, dia tak keluar result dia. Okey. Dia kena duduk sebaris. Kalau tengok buku teks kamu tu dia tidak sebaris lah. Sebab dia nak jimatkan ruang kan. Kotak dia punya coding tu jadi panjang lah. Okey. Okey. Tengok dia punya output dia. Ni output dia tadi kosong sebab teacher bila kita buat baris bawah saat ni dia jadi kosong. Ni teacher dah bagi dah semula. Keluarlah dia punya result dia. Okey. Acong sama Sami nak tu kalau kamu tambah data dia akan terus automatic dia akan contoh dia teacher tambah Ali. Tambah Ali. So dia akan ada tambahlah Ali kat situ. Tu Ali. Okey. Senang je. Cuba kamu run tu. Tak. Bila kamu run tu kamu akan lebih faham lah. Okey, ada soalan? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, okey, teacher nak kamu buat latihan, bukan latihan lah. Cuba nak uji kefahaman kamu, memahami ke tidak. Ni tak nak lah. Kita nak buat contoh tadi yang teacher tunjuk dah kamu tadi. Apa dia buat satu-satu. Ni boleh lagi yang ni. Okey lagi lah. Boleh faham lagi ni kan. Yang ni sebab nama panjang teacher tak salah. Teacher nak kamu buat ni. Ni. Okey. Keluar kamu tulis apa output dia. Bila I sama dengan kosong, J sama dengan kosong, apa jadi pada senarai ni? Okey. Masa kita pernah buat dah sebelum ni. Contoh awal-awal dulu kan. Jadi ni macam pengulangan lah bagi kamu. Harapnya kamu faham lah. Okey. Kemudian bila I sama dengan kosong, J sama dengan 1, apa dia output dia? Okey. Kalau dia tak berubah, maksudnya kamu salin je semula daripada yang sebelumnya. Okey. Gitu. Dalam ni tak ada output dia beritahu satu-satu. Kalau kamu nak tahu dia output dia satu-satu macam mana? Kena tambah mana? Kat mana nak tambah? Dia boleh kalau kamu kena run ni, lepas tu kamu tambah satu coding, dia akan keluar satu-satu. Bila I sama dengan kosong, J sama dengan kosong, apa dia keluar senarai. Boleh sangat kalau kamu pandai olah atau cara ni, kamu tak payah fikir banyak-banyak. Keluar terus output dia. Okey. Tapi yang ni teacher nak kamu buat secara manual. Buat dalam bentuk jadual. Nanti teacher bagi kamu jadual tu untuk contoh 17. Okey. Kamu berikan output dia untuk setiap nilai I dan J. Banyaklah juga nilainya. Okey. Cuba buat. Ada soalan? Ada soalan ke tak ada? Kalau tak ada soalan, yang pandai-pandai belaka ni. Ada, sedih ya. Cuba buat bila kamu faham, insyaAllah boleh buat. Kalau kamu pandai olah atau cara ni pun, kamu akan lagi cepat cepat lagi jawapan kamu dapat. Okey? Dia panjang lah. Output dia akan jadi panjang. Okey? So, kalau tak ada soalan,
Tu kita nanti teacher bagi jadualnya, maksudnya kamu just isi je jadual tersebut. Tapi merujuk kepada atur cara ni. Okay? Tak ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita stop sini lah. Kalau tak ada soalan. Okay. Assalamualaikum.